Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du, fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pertama kita rafakkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi menghidupkan kita, yang mengumpulkan kita dalam majlis ilmu, yang telah memberikan kita kekuatan dan kesihatan untuk hadir dalam solat berjemaah, dan yang paling penting kita telah menunaikan tuntutan syarak, tuntutan fardu yang Allah amat suka bagi hamba-hambanya yang menunaikan solat fardu. Apa yang fardu yang Allah arahkan kepada kita, kita tunaikan. Yang wajib apa yang kita tunaikan, itu adalah di antara amalan-amalan yang paling disukainya. Jadi alhamdulillah kita dapat solat berjemaah fardu subuh merupakan satu fadilat yang terlalu besar, hanya Allah yang mengetahui. Jika solat qabliyah subuh 2 rakaat sahaja, Rasulullah mengatakan lebih baik daripada dunia seisinya. Apa juga yang ada dalam dunia, istana ke, kereta mewah ke, apa juga kehebatan, lebih baik daripada dunia seisinya. Itu baru solat qabliyah subuh 2 rakaat. Apatah lagi jika kita menunaikan solat fardu, ya, lagi hebat dan lagi besar. Jadi insya-Allah apa yang penting kita mengharapkan Allah terima amalan kita dan memberatkan timbangan kita di mizan hasanatnya, yang boleh menyebabkan kita dimasukkan syurga dengan mudah. Dan khabar gembira kepada kita yang hadir dalam majlis ilmu ini, di antaranya adalah seperti mana yang Rasulullah mengatakan, ya, man salaka tariqan yaltamasu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berusaha dalam menuntut ilmu, mencari ilmu, maka Allah permudahkan baginya jalan ke syurga, dan kita mengharapkan kita ni semua dipermudahkan bagi kita jalan ke syurga. Amin ya rabbal alamin. Baik, jadi kita sambung balik pelajaran kita yang masih lagi kita membicarakan bagaimana memiliki syurga dan khazanahnya. Tuan-tuan dan puan-puan, kita beramal secara kasar memang untuk membeli syurga Allah, tidak dinafikan. Kalau tak, kita tak datang ke masjid, kita tak buat kerja amalan soleh, apatah lagi bulan Ramadan yang bakal menjelma ini merupakan bulan pengampunan, bulan rahmat. Pengampunan itu disediakan untuk kita, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sewaktu dia berjalan ke atas mimbar, lalu dia aminkan sebanyak 3 kali. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang kamu lakukan sebelum ini tidak pernah kami lihat? Kamu mengaminkan sewaktu kamu naik tangga pertama, 2 dan 3. Lalu di antaranya ialah malaikat Jibril datang kepadaku dan mengatakan, rugilah seseorang itu, ya, berada di bulan Ramadan sehingga selesai tetapi dosanya tidak diampunkan. Arti kata bahawa bulan Ramadan bulan pengampunan, pembersihan jiwa kita, diri kita terhadap Allah. Kerana bila dosa-dosa kita diampunkan, tak kira dosa besar ke dosa kecil. Dosa kecil ini mungkin boleh diampunkan dengan kita tak sengaja, tak teringat pun, seperti datang ke masjid, pengampunan dosa, tiap-tiap langkah yang kita lakukan, solat yang kita lakukan, itu semua pengampunan dosa. Tetapi dosa-dosa besar tu yang perlu kita fokuskan. Kalau kot-kotlah kita ada, ya, di kalangan kita tak ada dosa-dosa besar, mungkinlah ada sedikit, ya, yang kadang-kadang kita terlepas, seperti mengumpat, ya, cakap hal peribadi orang, ya, terutamanya teknologi yang ada ni, gadget-gadget, kita guna Facebook ataupun WhatsApp untuk bercakap benda yang tak berpatutan itu. Maka kita khususkan pengampunan itu, kita minta Allah ampun dosa kita. insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan berbicara dengan Allah, dengan Tuhan yang bersifat pengampun, maka dia akan ampunkan kita, insya-Allah. Saya begitu yakin. Kenapa? Kalau lelaki yang telah membunuh 99 orang, kemudian dia bunuh lagi seorang, cukup 100 orang, dia datang bertemu dengan Allah, Allah ampunkan dia. Allah ampunkan dia. Apatah lagi kita rasanya, wallahu alam, mungkin ada dosa-dosa besar yang kita lakukan,
menghadaplah Allah, Allah akan ampun insya-Allah. Bila Allah ampunkan, dosa tak ada, itulah sifat ahli syurga. Cuma kita tak tahulah dosa kita itu diampun ataupun tidak. Cuma kita perlu berterusan dalam siri memohon pengampunan, kerana perjalanan kita makin lama makin singkat. Usia kita membuktikan perjalanan kita sudah hampir bertemu dengan pencipta kita bila-bila masa. Baik, jadi kita sambung balik bab ini, bagaimana memiliki syurga dan khazanahnya. Bab yang pertama kita berada di muka surat 19 yang berkaitan dengan gambaran syurga di dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Kita ulangkan balik berkaitan dengan syurga ini termasuk dalam rukun iman yang wajib kita percayai, beriman dengan hari akhirat. Bila saya membicarakan beriman, ianya bukan sekadar sebutan, tetapi ianya seperti mana kita berbicara dengan kalimah Allah. Kalimah Allah bukan kalimah yang boleh dianggap remeh. Kalimah Allah tidak seperti mana kita menyebut air, tisu, buku, meja, tak. Kalimah Allah apabila disebut, dia mesti ada sifat gegarnya jiwa kita, perasaan gerun, perasaan takut di dalam jiwa kita, mesti ada. Kalau tak ada, masalah. Tuan-tuan dan perempuan, kalau tak ada, bila kita menyebut kalimah Allah ini, tidak ada gegaran ataupun rasa takut dalam hati kita, ada masalah sebenarnya. Yang berdalilkan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Anfal, kita dah banyak kali ulang, tetapi kita ulangkan sebagai peringatan untuk diri kita. Allah berfirman di dalam surah Al-Anfal ayat yang kedua, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sebentar. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, yakni sempurna imannya itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gementarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka kerananya, dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Okey. Dalam ayat ni jelas kepada kita bahawa orang-orang yang beriman apabila disebutkan nama Allah mesti ada sifat gemetar. Tuan-tuan dan perempuan, kita latihkan diri kita. Kerana bila kita menyebut kalimah Allah ini, kita sedang menyebut satu kalimah yang agung, kekuatan yang agung, kehebatan yang agung, super power di dunia, di alam semesta ini yang maha agung, yang mana dia mempunyai kekuatan yang cukup hebat, yang kita jadikan dia sebagai Tuhan, dan sifat menyebutnya ialah dengan gementar hati kita. Baru dia akan terasa kemanisan beriman dengan Tuhan. Paling sedikit kita akan terasa lain. Tuan-tuan dan perempuan, kalau cuba latihkan, fokuskan dalam bab ini, beriman kepada Allah dengan gementarnya hati kita. Bila kita teringat kalimah Allah, teringat kalimah Rabb, itu saja dah menyebabkan kita kenal siapa dia Allah. Maka insya-Allah begitu juga dengan kalimah syurga dan ataupun neraka. Kalimah ini adalah kalimah agung sebenarnya, yang mana kalau kita saksikan para sahabat berbicara, sebut je bab syurga, kemuncak hati mereka mengelegak untuk melakukan perkara yang diarahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa peperangan. Seorang lelaki telah bersiap sedia untuk berperang, cuma dia makan kurma sedikit, lalu dia mengatakan, "Ya Rasulullah, apakah ganjaran aku jika aku masuk ke medan perang itu?" Lalu Rasulullah mengatakan, "Bagimu syurga." Lalu apa dia buat? Dia keluarkan kurma dari mulutnya, lalu mengatakan, "Bakhin, bakhin." Maksudnya satu kalimah Arab, cis, kurma ini melambatkan aku masuk syurga. Dia buang kurma, lalu dia pergi masuk ke medan perang dan akhirnya dia syahid. Begitu sekali jiwa mereka mengelegak, bersemangat apabila mendengar kalimah syurga, dan ianya berkaitan dengan para sahabat semua. Dan begitu juga dengan berkaitan kalimah neraka. Di kalangan tabi'in sahaja, apabila, kalau tak salah saya tak ingat nama dia, tapi seorang tabi'in itu mengatakan, bagaimana aku boleh tidur di
waktu sahur, yakni 1/3 akhir malam, bila aku teringat neraka dah tak boleh dah tak boleh tidur, ya, tak boleh tidur. Oleh kerana itu Allah memuji di kalangan para sahabat dengan kalimah wabil asharihum yastaghfirun, dan di waktu sahur mereka itu beristighfar kepada Allah, ya, memohon keampunan kepada Allah. Dan inilah tabiat para sahabat bila membicarakan syurga dan neraka, ya. Kita kena berlatih dalam bab ini, ya, menekankan, paksa diri kita bila sebut syurga dan neraka ada kelainannya, ya. Oleh kerana itu kita tidak nafikan kadang-kadang waktu belajar alhamdulillah, tapi lepas tu kita terlupa. Tak apa, itu memang berlaku. Sehingga Abu Bakar dan seorang lagi sahabat datang bertemu kepada Rasulullah SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, apabila kami duduk dengan kamu dan kamu memberi tazkirah kepada kami, seolah-olah kami merasakan syurga dan neraka di depan kami. Tetapi bila kami balik bersama anak bini kami, ya, kami terlupa perkara-perkara tersebut. Lalu Rasulullah mengatakan, ya, perkara ini memang berlaku kepada kita semua. Okey. Jadi ala kulli hal kita kembali kepada kekuatan iman kita. Kita cuba paksakan diri kita untuk mengingati Allah dengan cara yang betul, dan mengingati bila disebutkan syurga dan neraka pun rasa jiwa kita berlainan sedikit. Ya, mudah-mudahan ianya membimbing keimanan kita, mengenal pencipta dan mengenal rukun iman dengan sebaik-baik yang mungkin. Baik. Dalam bab itu, muka surat yang ke-19 kita sampai yang ke-22, ya, yang berkaitan dengan syurga dan khazanahnya yang digambarkan dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Kita membicarakan hadis-hadis yang sahih, ya, kerana ianya penting. Fakta yang ada di dalam Al-Quran dan hadis mesti fakta yang sahih. Dia tidak boleh tak sahih kerana ia persoalan ghaib. Ya, mesti ada fakta yang jelas, persoalan yang akan datang, persoalan yang kita tak nampak di mata dan tidak boleh difikirkan dengan otak, melainkan dengan iman sahaja. Okey. Jadi pelajaran hari ini kita membicarakan berkaitan dengan syurga, bidadari bersama ahli syurga. Ya, pelajaran yang lepas kita dah bicara syurga ada 8 pintu, luas pintu syurga dan golongan pertama masuk syurga. Maka hari ini kita membicarakan bab nombor 22, bidadari bersama ahli syurga. Bidadari Allah ciptakan dalam keadaan yang cukup unik. Makhluk Allah yang tidak diciptakan melalui kelahiran. Ya, seperti mana Adam diciptakan, maka bidadari diciptakan begitu juga, tidak melalui kelahiran. Dan Allah menceritakan sifat bidadari ini kerana kedudukannya hebat dan kedudukannya bukan seperti makhluk biasa. Dan ianya diberikan kepada orang-orang ataupun ahli jannah yang telah terpilih dengan kehebatan mereka itu sendiri. Dan bila kita bicara tentang bidadari ini, minta maaf ibu-ibu, kadang-kadang setengah ibu-ibu dia rasa cemburu. Ya, bidadari, ustaz, perempuan tak ada bidadara ke? Dia jadi begitu pula, kan? Bidadari, bidadara, paramugara, dia nak macam itu. Ya, tak. Ingat, Allah telah menjadikan semua ada pasang-pasangan. Ya, semua ada pasang-pasangan. Wallahu a'lam, ilmu di sisi Allah, serahkan urusan itu kepada Allah. Bahkan kita menyaksikan Maryam nanti menjadi pasangan dia Rasulullah SAW di akhirat. Dan mereka itu adalah golongan yang terpilih, Sayyidatul Ahli Jannah, ya, Maryam, Asia, Khadijah, di antara ketua wanita di dalam syurga. Di sana pun ada orang-orang yang terpilih yang Allah angkatkan kerana kehebatan mereka di sewaktu mereka berada di dunia. Jadi disebabkan kehebatan itu, mereka menjadi ketua ahli syurga, wanita di kalangan wanita. Dan kita kena faham elok-elok, ketua wanita di kalangan ahli syurga, maksudnya ahli syurga mereka orang yang tercantik, ya, orang yang paling cantik waktu itu, dan mengalahi bidadari kalau ikutkan keadaannya. Baik, ala kulli hal kita lihat dulu ayat yang pertama diketengahkan dalam surah Ad-Dukhan ayat 52 dan hingga 54. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fi jannatin wa 'uyun yalbasuna min sundusin wa istabraqin mutaqabilin. Kadzalika wa zawwajnahum bihurin 'ain.
Di dalam syurga-syurga dan mata air yang memancar, mereka memakai pakaian sutera nipis dan sutera tebal, dan mereka menghadap antara satu sama lain. Kemudian kami kahwinkan mereka dengan bidadari-bidadari syurga. Okay. Kemudian di dalam hadis yang sahih, Rasulullah bersabda, inna azwaja ahlil jannati la yughannina azwajahunna bi ahsani aswatin ma sami'a ahadan qattun inna mimma yughnina nahnul khairatul hisan azwaju qaumun kiram yanzurna bi qurratil a'yun wa inna mimma yughnina bihi nahnu khalidati fala yamutunnahu nahnul amanati fala yakhafunnahu nahnu muqimati fala yuza'nahu. Maksudnya, sesungguhnya isteri-isteri ahli syurga menyanyi untuk suaminya dengan semerdu-merdu suara yang tidak pernah didengari sesiapa pun sebelumnya. Di antara yang dinyanyikannya adalah, hadis ini yang diriwayatkan oleh At-Tabrani, hadis sahih, bahawa wanita-wanita ataupun bidadari-bidadari syurga menyanyi untuk suami ataupun pasangan-pasangannya. Ya, Masya Allah, ini kehebatan ahli syurga. Jadi kalau wanita-wanita kita di bumi nak menunjukkan sifat wanita ahli syurga, nyanyilah untuk suami. Ya, jangan nyanyi untuk cucu nak tidur aja. Nyanyi untuk suami. Baik, di antara lagu yang dinyanyikan atau seni kata yang dinyanyikan, kami adalah sebaik-baik pelayan isteri kaum yang mulia. Sambil melihat dengan penuh kasih sayang, lalu mereka mengalunkan lagi, kami hidup kekal tidak akan mati, dan kami adalah wanita-wanita dipercayai dan tiada ketakutan. Kami sentiasa bersamanya dan kami tidak akan meninggalkannya. Jadi hadis ini mengisyaratkan kepada kita bahawa ahli syurga, ya, dilayan oleh wanita, ataupun bagi kaum lelaki dilayan oleh wanita-wanita ahli syurga, menunjukkan kedudukan mereka itu istimewa, ya, dilagukannya. Ini di antara tabiat yang perlu kita faham, ya, wanita-wanita di dunia. Kerana kehebatan wanita-wanita di syurga itu Allah telah berikan untuk lelaki-lelaki yang hebat. Dan suami-suami kita, jika ianya taat kepada Allah, dia adalah suami yang hebat sebenarnya. Ya, bidadari menanti-menanti mereka. Sedangkan kita boleh jadi bidadari di dalam syurga nanti. Tetapi disebabkan kadang-kadang kesilapan kita menyebabkan, ya, bidadari akan berbicara sesuatu. Nanti kita akan sampai bab itu. Ya, kita marah suami kita tanpa sebab yang munasabah. Kita komplain suami kita tanpa sebab yang munasabah. Maka di sana bidadari berbicara dari jarak yang jauh. Saya beriman kerana hadis yang sahih. Kenapa? Ada di kalangan makhluk-makhluk yang Allah jadikan dia dengar dari jarak yang jauh, yang kita tak mampu untuk berbicara dalam bab ini. Ya, hanya iman seperti syurga dan neraka. Yang Rasulullah mengatakan siapa yang memohon kepada Allah sebanyak 3 kali, atau dalam riwayat yang lain 7 kali untuk masuk syurga, maka syurga mengatakan, ya Allah, masukkan dia ke dalamku. Dan siapa yang meminta perlindungan Allah dari masuk neraka sebanyak 3, ataupun riwayat yang lain 7 kali, maka neraka mengatakan, ya Allah, jauhkan dia daripada aku. Masya Allah. Ini di antara suatu benda yang unik, ya, yang Allah jadikan di kalangan makhluk-makhluknya mendengar dalam jarak yang jauh. Baik. Kemudian nombor 23, syurga sentiasa muda ahlinya. Ya, syurga sentiasa muda ahlinya. Yang mana kedudukan syurga tidak akan masuk mereka yang tua-tua. Ya, walaupun kita ni habis, kita ni orang tua macam mana, akan dimudahkan. Akan dimudahkan. Di mana Allah akan mudahkan kita dalam usia yang sebaya, yang mana usia itu hanya Allah yang mengetahui. Di kalangan ulama mentafsirkan ialah antara umur yang disebutkan 30-an, ya, umur matang, umur yang hebat, 30-an. Baik, Allah berfirman di dalam Al-Quran, inna ansha'nahunna insya'a faja'alnahunna abkara urban atraba. Sesungguhnya kami ciptakan terus untuk mereka, yakni bidadari-bidadari tanpa kelahiran, maka kami jadikan mereka sentiasa dara gadis perawan, penuh cinta dan sebaya umurnya.
Ini di antara ahli syurga yang Allah jadikan. Kecantikan dan kehebatannya, ya, sentiasa muda. Sentiasa, kalau yang dikatakan perawan, sentiasa perawan. Wallahu alam, ilmu di sisi Allah. Dan kecantikan itu Allah ceritakan dalam hadis yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kecantikan Nabi Yusuf separuh kecantikan Adam alaihi salam. Ya, riwayat ada berbagai, ya, cuma ada yang melemahkan, ada yang menghasankan, menceritakan bahawa kecantikan Adam alaihi salam separuh Yusuf alaihi salam separuh kecantikan Adam. Yakni Nabi Adam dijadikan di dalam syurga. Sudah tentu kecantikan memang hebat. Dah kita katakan ahli syurga memang cantik, memang hebat. Allah letakkan kemuncak kecantikan dan kehebatan. Walaupun hari ini kita tengok antara kita ni Allah tak semangat kan, tapi hakikatnya di sisi Allah amat besar. Okey, ini dibuktikan melalui kisah kecantikan itu dalam kisah Nabi Yusuf, ya. Tak mana kisah dia? Kalau kita tengok dalam surah Yusuf, kita akan jumpa betapa cantiknya Nabi Yusuf alaihi salam. Jom kita tengok dalam surah Yusuf. Dalam surah Yusuf, surah yang ke-12, juzuk yang ke-12. Siapa ada Quran boleh tengok. Ayat yang ke-31. Dan kita tahu kisah Yusuf alaihissalam merupakan satu kisah agung sehingga diletakkan dalam surah Yusuf ni, tuan-tuan dan puan-puan, banyak cerita yang menarik, ya. Sebaik cerita yang Allah ceritakan dalam Quran ini, di antaranya kisah Nabi Yusuf. Kisahnya berkaitan dengan adik-beradiknya. Bapa dia Nabi Yaqub. Nabi Yaqub anak kepada Nabi Ishaq. Nabi Ishaq anak kepada Nabi Ibrahim. Ini berarti cicit kepada Nabi Ibrahim. Berarti keturunan Nabi yang disebutkan silsilah yang cukup hebat. Keturunan Nabi Ibrahim, Ishaq, Yaqub, Yusuf. 4, ya, semua Nabi. Tapi bila kita saksikan dalam kisah Nabi Yaqub, Nabi Yusuf ini, ya, adik-beradik itu, mak dia yang lain, mak yang pertama lain, mak yang kedua Yusuf dengan Bunyamin, ibunya bernama Rahil, ya. Jadi 10 adik-beradik ini anak Nabi. Tuan-tuan dan puan-puan, saya ingatkan bahawa anak-anak para Nabi, ya, dia ada beberapa kategori. Bukan semuanya pada mulanya, kadang-kadang ada yang tak baik. Tu pasal kalau kita nak berhujah, tak boleh hujah isteri ustaz, anak ustaz, tak boleh. Anak ustaz pun buat, isteri ustaz pun buat. Takkanlah ustaz tak tegur. Tak, bukan begitu kaedahnya. Kebenaran Quran dan sunnah, bukan anak ustaz, isteri ustaz. Hatta kalau ustaz pun salah, kita perlu berhati-hati. Okey? Jadi dalam bab ini kita menyaksikan anak Nabi. Kalau anak Nabi Hud dan Nabi Nuh, kita menyaksikan dia kafir kepada bapaknya, Allah hancurkan. Isteri Nabi Nuh, isteri Nabi Lut, Allah hancurkan, ya, isteri Nabi. Apatah lagi kalau isteri ustaz. Kadang-kadang ustaz makan Panadol tiap-tiap hari, nak tegur bini dia. Kita je yang tak tahu, ya. Kita kena ikut bini dia je, ya. Jangan. Baik. Dalam bab ini kita saksikan kisah Nabi Yusuf, bagaimana adik-beradiknya ataupun anak Nabi 10 orang ni mengkhianati, ya, mengkhianati adik-beradik sampai ke muncak apa dia? Bunuh, ya. Kita bunuh Yusuf. Satu benda yang besar, ya, satu benda yang besar. 10 adik-beradik nak bunuh adik dia yang kecil, ya. Kita bunuh Yusuf. Nasib baik ada yang berakal mengatakan jangan bunuh, buang dalam telaga buta. Itu je puncanya. Ada yang berakal itu amat penting, ya, supaya tidak melakukan konspirasi yang jahat kepada sesuatu perkara. Jadi dia kata jangan bunuh. Itu je punca. Puncanya apa? Puncanya apabila Nabi Yaqub menyayangi, ialah dia bila mendengar bahawa Nabi Yusuf bermimpi waktu usianya yang dikatakan dalam 10, 11 atau 9, 10 tahun ni, dah kenal tok nenek, dah kenal apa dia ajaran yang dibawa sedikit sebanyak daripada ayah dia, masalah akidah, masalah tauhid, ya. Maka dalam usia tu
Waktu itu dia bermimpi, inni ra'aitu ahada asyara kaukaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Apa dia mimpi? Aku melihat 11 biji bintang dan 1 bulan dan matahari sujud kepadaku. Okey, ini di antara perkara yang perlu juga kita tahu, bahawa kalau kita ni bermimpi, jangan nak cerita sesuka hati pada orang. Tak boleh. Terutamanya cerita mimpi-mimpi yang istimewa. Ya, seperti mimpi bulan jatuh ke riba, mimpi durian runtuh ke. Kita tak faham agak nak dapat durian runtuh ke? Tak, orang lain faham lain. Pada orang yang ada nikmat ni, Rasulullah kata ada yang benci, ada yang menyampah pada kita. Maka dalam kisah mimpi itu, dia bermimpi 11 bintang. Disebabkan kisah ni saya tertarik dengan kisah seorang wanita, yakni isteri Nabi, nama dia Sofiyah. Sofiyah ni, dia sebelum kahwin dengan Rasulullah, dia adalah isteri kepada pembesar Bani Qainuqa. Kalau tak salah Bani Qainuqa di Madinah. Kita tahu kisah peperangan Khandaq itu apa semua, ya. Bani Qainuqa, berapa Bani Nadir apa semua mengkhianati perjanjian dengan Rasulullah, yang menyebabkan hampir-hampir umat Islam dibunuh ketika perang Khandaq. Tetapi Allah tolong. Jadi sebelum berlaku peperangan tu, Sofiyah bermimpi. Apa dia mimpi? Bulan jatuh ke riba. Okey. Berarti ini di antara mimpi baik. Jadi dia mimpi bulan jatuh ke riba. Jadi dia excited, dia berjumpa dengan suami dia. Abang, malam tadi Piah tidur, Piah mimpi bulan jatuh ke riba. Apa suami kata? Tak kata apa-apa, pelempang hinggap ke muka dia. Subhanallah, pelempang. Bukan pelempang yang ringan-ringan, kuat. Sehingga hari waktu dia bernikah dengan Rasulullah, pelempang kan, melekat bekas tu kat muka dia. Sampai Rasulullah bertanya, tang situ yang kita tahu, apa tu Sofiyah? Kenapa muka awak lebam? Dia cerita bahawa aku bermimpi bulan jatuh ke riba, suami aku mengatakan, jangan kamu sangka kamu boleh berkahwin dengan Raja Arab itu. Subhanallah, dia faham ke situ. Ya, ahli orang Yahudi mahir dalam menafsir mimpi. Ya, diwarisi melalui kisah Nabi Yusuf. Dia faham ke situ. Kalau kita, okey lah tu, ya, mimpi bagus lah. Tak, dia faham ke situ. Jangan kamu sangka kamu akan berkahwin dengan Raja Arab tersebut, yakni Rasulullah. Wah, dan akhirnya kita menyaksikan dia berkahwin dengan Rasulullah SAW. Ini menunjukkan penafsiran mimpi jangan dicerita kepada orang, kerana Rasulullah mengatakan mimpi ini dia duduk tengah-tengah, ikut siapa yang mentafsirkan. Oleh kerana itu, kalau orang yang mahir mentafsirkan, dia akan, kalau mimpi itu buruk macam mana pun, dia akan cuba mentafsirkan baik. Kerana kalau Rasulullah kata, kalau kita tafsir buruk, dia akan jadi buruk. Kalau kita tafsir baik, dia akan jadi baik. Begitu kedudukannya mimpi. Oleh kerana itu jangan bercerita. Kisah ni apabila Nabi Yaqub mendengar Yusuf mengatakan mimpi itu, dia dah tahu dah perjalanan anak ini akan menjadi orang yang besar. Lepas tu dia katakan, la taqsus ru'yaka ala ikhwanika. Jangan kamu cerita mimpi kamu ni pada abang-abang kamu. Nanti syaitan akan mengajar mereka buat khianat kepada kamu. Tapi terjadi juga. Disebabkan apabila Nabi Yaqub sayang sangat, anak-anak menyaksikan sayang Nabi Yaqub pada Yusuf agak lain. Lalu di situ mereka berpakat untuk membunuh. Di situ Rasulullah mengatakan, wahai mak ayah, sesiapa yang nak tengok anaknya mengkhianati dia di hari tua, ya, nak melihat anak dia akan mengkhianati di hari tua, maka janganlah kamu adil dalam kasih sayang. Kalau nak tengok dia khianat, jadi kena adil, ya, dalam bab kasih sayang pada anak-anak, kena adil. Jangan tonjolkan kita tak suka dia ke apa ke, kita marah dia berlebih-lebihan. Jangan, ya, kena pandai dalam bab manage kasih sayang ni. Okey, maka kita tahu akhirnya Yusuf ini, ya, dibawa, dilontarkan dalam Telaga Buta, diambil baju dalam keadaan dia bertelanjang dalam Telaga Buta tu, dicari-cari baju tu seolah-olah serigala makan, disembelih kambing, diletakkan darah, lepas tu dia tunjuk kepada bapaknya. Nampak tak, anak Nabi pun menipu bapaknya sendiri. Anak kita pun boleh percaya ke? Tuan-tuan dan puan berhati-hati. Kalau anak Nabi pun boleh kelentong bapak dia sendiri. Dia kelentong, ya abati, wahai bapa kami, ya, ini baju Yusuf dimakan serigala. Serigala tak berdosa, ya.
Tapi adik-adik beradik dia penipu. Akhirnya Nabi Yusuf tahu, tetapi dia adalah, bab ni ulama mentafsirkan dalam bab perkara kenapa dia tidak bertindak juga pada waktu itu pergi mencari. Okey, ala kulli hal, ya. Lepas dia masuk dalam telaga, terus disebabkan satu pedagang datang, ingatkan ada air, lalu dicampakkan timba, maka Yusuf pegang timba tu, ditarik naik, dan akhirnya kisah tu dipendekkan, dia dijual di pasar Mesir. Maka bila dijual di pasar Mesir dengan harga yang murah, yang membelinya adalah menteri Mesir pada ketika itu yang tidak ada anak. Lalu dia bersemangat, ya, mengatakan kepada isteri dia, ni anak kecil ni kita ambil dia sebagai anak angkat, jaga dia elok-elok. Tuan-tuan dan perempuan, di sinilah kisah yang berkaitan anak angkat, mak angkat, bapa angkat yang kena berhati-hati. Bila sebut anak angkat, ya, kena berhati-hati bagaimana proses anak angkat yang kita buat. Kerana apa? Fitnah dalam bab ini. Dalam kisah Nabi Yusuf ni fitnah besar. Mak angkat menggoda anak angkat. Nampak tak? Oleh kerana itu sistem anak angkat kena berhati-hati supaya kita tak terjebak. Kena masalah aurat, yang masalah hukum hakam tu kena terjaga. Jadi akhirnya Yusuf dibesarkan di dalam satu tempat, yakni bertaraf menteri punya tempat, ya, tentu pendidikan formal diberikan kepadanya, dan akhirnya dia membesar sehingga cantik, sehingga besar, smart dan berpendidikan tinggi. Tetapi akhirnya Zulaikha tergoda dengan dia. Nampak tak? Ya, asalnya mak angkat sudah tergoda dengan anak angkat. Ini yang kita amat berhati-hati. Zaman dulu adik angkat, abang angkat, kakak angkat, biasa kan? Jadi berhati-hati. Okey, di sini apa ceritanya? Akhirnya bila dia dah tergoda pada Yusuf, dan alhamdulillah Nabi Yusuf seorang belum dinaikkan sebagai nabi, tetapi dia adalah orang yang menjaga dirinya. Sampai Zulaikha menggoda dia, ialah goda seorang perempuan yang kaya, yang Rasulullah sebutkan dalam kisah-kisah orang yang wanita-wanita ni begitu dahsyat godanya, sehingga Allah, kalau tidaklah Allah pelihara Yusuf, habis dah, hancur satu keluarga tu. Tapi Yusuf kata, tak nak, aku menjaga kehormatanku, aku jaga bapa angkatku, aku tak nak mengkhianati dia. Akhirnya Zulaikha marah, kejar dia. Jadilah cerita Hindustan dalam rumah tu, lari sana, kejar. Akhirnya Zulaikha tarik baju Yusuf tu dari belakang, ya, nak sangat kat Yusuf tu, dia tarik. Dan baju orang kaya di zaman tu, ya, nipis, ya, bila tarik tu mudah cari. Baju kita ni tarik sampai tungkul tak cari-cari, ya. Baju dia cari, lepas tu sampai kat pintu dia buka, tiba-tiba suami ada di depan pintu, baru nak masuk. Nampak tak? Ui. Lalu wanita ini, Zulaikha, mengatakan, abang, apa balasan orang yang cuba mengkhianati keluarga kita? Nampak tak? Dia pusing. Kalau Yusuf ikut cakap dia, habis dah. Ini tak ikut pun dia boleh pusing, ya. Wahai abang, apa yang perlu dihukum bagi orang yang cuba mengkhianati keluarga kita, cuba nak kacau saya? Yusuf mempertahankan diri, saya tak melakukan, dia yang ajak. Jadi peristiwa itu akhirnya menjadi heboh dan dibawa ke mahkamah. Okey, bila bawa mahkamah, tuan-tuan dan perempuan, reporter terlalu banyak. Itu yang jadi masalah. Kenapa kisah tu akhirnya tersebar luas pada wanita-wanita di Madinah tersebut. Siapa wanita-wanita itu? Maaf saya katakan, dalam kisah bila berkaitan dengan menteri, ialah Mak Datin. Dia jadi begitu. Orang perempuan suka berbicara dalam bab ini, bercerita. Apa mereka cerita? Mengumpat, mengatakan bab Zulaikha. Apa dia? Allah ceritakan di sini. Okey. Jadi Allah menceritakan bahawa mereka ni dah mengumpat dalam ayat yang ke-30. Wa qala niswatun fil madinati imra'atul azizi turawidu fataha an nafsi qad syaghafaha hubba inna lanaraha fi dhalalin mubin. Dan wanita-wanita di kota itu berkata, isteri Al-Aziz menggoda bujangnya untuk menundukkan dirinya kepadanya,
Sesungguhnya cintanya kepada bujangnya itu adalah sangat mendalam. Sesungguhnya kami memandangnya dalam kesesatan yang nyata. Tu dia. Ya, Mak Datin dah berbicara dah. Ya, apalah Zulaikha cinta pada anak angkat. Tak ingat ke kedudukan dia? Anak angkat tu siapa? Ya, dia ni memang tak tahu tentang perkara-perkara yang baik. Okey, tak apa. Zulaikha dengar cerita. Okey, Zulaikha dengar cerita. Zulaikha, walaupun dia begitu, saya melihatkan kedudukan Zulaikha ni cerdik. Dia merancang. Cukup dia merancang Nabi Yusuf tadi, tak berjaya. Ni dia nak merancang pada wanita-wanita yang mengumpat dia, yang mengatakan perkara yang tak baik. Oleh kerana itu, kita menyaksikan ayat di dalam ayat Al-Quran ini mengatakan, inna kaidakunna azim. Sesungguhnya tipu daya kamu, wahai wanita-wanita, besar. Ya, orang lelaki akan tumbang dengan wanita. Berhati-hati, kerana hadis jelas mengatakan fitnah, di antara fitnah yang besar adalah wanita. Okey, apa Allah ceritakan lagi? Kita lihat. Falamma sami'at bimakrihinna arsalat ilaihinna wa a'tadat lahunna muttaka'a wa atat kulla wahidatin minhunna sikkina wa qalat ikhruj alaihin falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasha lillah ma hadha basharan in hadha illa malakun karim. Maka tatkala wanita itu, yakni Zulaikha, mendengar cercaan mereka, diundangkan wanita-wanita itu dan disediakan bagi mereka tempat duduk dan diberikan kepada mereka masing-masing sebilah pisau untuk memotong jamuan. Kemudian dia berkata kepada Yusuf, keluarlah, nampakkanlah dirimu kepada mereka. Maka tatkala wanita-wanita itu melihatnya, mereka kagum kepada keelokan rupanya, dan mereka melukai jari jemari tangannya dan berkata, maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia, sesungguhnya ini tidak lain hanya malaikat yang mulia. Okey, nampak ya? Apa berlaku? Maka Zulaikha pun buat perancangan nak kenakan, maaf kata, Mak Datin tersebut. Ya. Maka dia buat satu tempat, ialah ini menunjukkannya, ulama mentafsirkan ini menunjukkan zaman tu, jangan ingat zaman tu kolot sangat, tak. Zaman Firaun kita menyaksikan kekayaan yang cukup hebat, ya. Di mana dia letakkan hidangan di atas meja, ya, seolah-olah ada pentas di situ, ya, diletakkan di atas meja hidangan tu, semua ada sebilah pisau dan sama ada buah-buahan ke apa, macam kita juga, ya, zaman kita kalau nak makan ada pisau, ada garpu, ya, untuk potong-potong. Mereka, itulah zaman mereka yang ada pisau untuk potong buah mungkin. Wallahu a'lam, tidak diceritakan. Maka dia panggil, okey, semua Mak Datin tu dah, maaflah kalau ada Mak Datin ke, sorry ya, didudukkan di situ. Maka duduklah mereka, dibagikan, ya, pisau semua sebilah seorang, ya. Pada orang-orang yang terutamanya suka mengumpat yang kuat tu, mungkin pisau tu lagi tajam. Wallahu a'lam. Lepas tu dah dibagikan di situ, maka okey, sila, bolehlah mulakan. Jadi permulaan dengan mengupas, mungkin mengupas buah ke apa, ya. Lepas tu Zulaikha mengatakan, Yusuf, ya, Yusuf walaupun dah kena macam tu, dia tetap anak angkat. Yusuf, keluar pergi layan anti-anti kamu tu. Itu dia. Ya, Yusuf tak tahu, dia ikut aja arahan mak angkat dia. Ya, pergi layan anti-anti kamu, keluar. Maka Yusuf pun keluar melalui pentas tu, ya, seolah melalui kat depan tu. Wanita-wanita tu tengok Yusuf, subhanallah, tak berkedip. Ya, tak berkedip mata tengok. Apa buat? Mereka potong tu dah tak sedar, terpotong jari jemari. Terpotong jari jemari mereka, tak kata aduh. Berarti tak terasa. Kalau ada aduh disebutkan dalam Al-Quran, maksudnya tak rasa sakit pun, disebabkan kecantikan Yusuf. Apa yang mereka kata? Ya, kalau kita lihat,
Maka dikatakan kepada Yusuf, keluarlah nampakkan dirimu kepada mereka. Maka tatkala wanita-wanita itu melihatnya, mereka kagum kecantikan, keelokan rupanya, dan mereka melukai jari tangannya dan berkata, aduh, tak, Maha suci Allah. Itu yang keluar dari mulut mereka, bahawa cantiknya Yusuf. Ya, tak sebut aduh. Kalau kita dah terluka sikit, aduh, siap panggil ambulan kan, hanya sakit sikit je. Tapi ni tak terasa. Kemudian apa Allah katakan? Maha sempurna Allah ini bukanlah manusia, sesungguhnya ini tidak lain hanya malaikat yang mulia. Habis. Ya, terpotong jari. Itu baru kecantikan Yusuf. Subhanallah. Bagaimana kecantikan Adam alaihissalam? Silap-silap kalau Adam mungkin terpotong tengkuk terus, tak rasa apa-apa. Ya, ini menunjukkan ahli syurga cantik, ahli syurga hebat, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan sebagai ahli syurga. Amin ya rabbal alamin. Okey. Jadi kisah Yusuf di situlah kita ambil sikit ayat ni sebagai ulasan Zulaikha kepada wanita-wanita tersebut. Qalat fazalikunna alladhi lumtunnani fihi wa laqad rawattuhu an nafsihi fasta'sam wa la illam yaf'al ma amuruhu la yusjananna wa la yakuna minas saghirin. Wanita itu berkata, yakni Zulaikha, itulah dia orang yang kamu cela aku kerana tertarik kepadanya, dan sesungguhnya aku telah menggodakan dia untuk menundukkan dirinya kepadaku, akan tetapi dia menolak, dan sesungguhnya jika dia tidak mentaati apa yang aku perintahkan kepadanya, nescaya dia akan dipenjarakan dan dia akan termasuk golongan orang yang hina. Tu dia. Ya, kamu tahu, aku tiap-tiap hari tengok Yusuf. Kamu baru hari ni tengok dah terpotong tangan. Aku tiap-tiap hari tengok. Tu dia, ya. Jadi wanita-wanita tersebut bila dengar tu, mereka bersama dengan Zulaikha merancang untuk memikat Yusuf. Ya. Lalu Zulaikha mengatakan, kalau Yusuf tak ikut arahan aku, akan dipenjara atau aku akan hinakan dia, jadi orang yang hina. Yusuf akan ikut ke? Tak, Yusuf mengatakan penjara lebih aku suka. Dalam ayat yang berikutnya, penjara lebih aku suka daripada melakukan maksiat itu. Ya, ini di antara perkara yang menarik yang mengisyaratkan kita bukan semua orang yang masuk penjara itu bersalah. Ya, kadang-kadang terpaksa, ya, terinaya. Jadi subhanallah, dalam kisah Nabi Yusuf ini agak menarik, yang mana baru kita nampak kecantikan Yusuf dan bagaimana kecantikan Adam dan bagaimana kecantikan ahli syurga. Tuan-tuan dan puan-puan, kita semua insya-Allah akan menjadi orang yang tercantik di sana. Dari Abu Hurairah telah berkata, kita sambung balik hadis ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata, "Na'am wallazi nafsi biyadihi duhman duhma fa idza qama anha raja'at mutahharatan bikra." Ya, demi nyawaku di tangannya, nikah apabila dia selesai bergaul dengan bidadari dan bangun darinya, maka jadilah semula bidadari itu anak dara. Ya, hadis yang diriwayatkan Ibnu Hibban, hadis yang bertaraf hasan. Baik, jadi ini di antara gambaran-gambaran yang diceritakan oleh Allah terhadap kita berkaitan dengan ahli syurga. Dan mudah-mudahan Allah jadikan kita di kalangan ahli syurga yang memberikan kita nikmat yang besar, ya, yang mengikutkan kedudukan sebagai pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang setia. Apa yang penting untuk menjadi ahli syurga, saya nasihatkan kembali, ialah pastikan akidah kita betul, tauhid kita betul, beriman kepada Allah dengan betul, kerana itu adalah syarat menjadi ahli syurga. Kemudian barulah datang amalan-amalan yang lain. Kalau kita, ya, dalam keadaan syirik kepada Allah, jangan harap untuk menjadi ahli syurga. Kerana apa? Allah mengatakan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan ampun dosa orang yang melakukan syirik, tetapi dia mengampunkan selain daripada dosa syirik kepada siapa yang dikehendaki. Tuan-tuan dan puan-puan,
ya, berhati-hati dalam masalah akidah dan tauhid, pastikan ianya sentiasa selamat, dan barulah kita bila selamat akidah kita, tauhid kita seperti mana yang dianuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka insya-Allah kita layak untuk menjadi ahli syurga walaupun kita berdosa. Wallahu a'lam bisawab. Cukup sampai di sini. Yang baik itu datang daripada Allah, salah dan silap daripada saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan saya memberi sedikit sepatah dua kata ni untuk memaklum kepada tuan-tuan yang kami merupakan media yang merakam kuliah-kuliah asatizah sunnah di Ipoh Perak terutamanya, dan kami lebih mengharap kepada bantuan dari segi infak bulanan bagi tujuan gerak kerja lah. Antaranya kita nak servis kita punya barang-barang peralatan, equipment, kemudian membayar gaji kita designer dan juga internet bulanan. Samping itu kita ada buat daurah-daurah ilmiah, dan daurah ni pula kita bagi percuma saja. Makan kita bagi, kemudian kita bagi buku daurah. Kita sasarkan daurah ni bulanan lah. Sebab itu pada poster kami ada beritahu yang kita minta infak ni antara tujuan lain adalah untuk daurah bulanan juga, selain daripada gerak kerja lah, insya-Allah. Dan pada tuan-tuan yang nak infak ke akaun di bawah ni, akaun di bawah ni adalah akaun pertubuhan ya, pertubuhan kebajikan Mishkah Kinta Perak. Di situ kami akan gunakan duitnya untuk gerak kerja, daurah-daurah ilmiah yang percuma. Kita tak ada yuran ke apa, tak ada. Ya, semua percuma je kita bagi, insya-Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.